Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah. Sekali lagi dengan izin dan ketentuannya, halaqah edisi masjid sekali lagi bersiaran, dan kali ini kita bersiaran berlang-lang buana secara langsung dari Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz di Jalan Templer, Petaling Jaya, Selangor, Darul Ihsan. Begitu ramai sekali jemaah kita pada malam ini, apatah lagi tajuk yang akan kita bincangkan begitu menarik dan begitu dekat sekali dengan hati kita. Cuma pada kesempatan malam ini menerusi siaran halaqah akal tradisi ilmu, kita mengambil kesempatan seperti mana yang telah diwar-warkan menerusi berita sebentar tadi, kita kehilangan anggota-anggota kita di dalam pertempuran ataupun dalam insiden pencerobohan di Lahad Datu. Maka marilah sama-sama pada malam ini kita bersama-sama menghadiahkan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala-galanya di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bacaan kita sebentar tadi memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat di dalam insiden tersebut, khususnya kepada wira-wira negara kita yang telah pun terkorban. Baiklah saudara, para penonton di rumah dan juga yang berada di Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz, pada malam ini kita akan membincangkan satu tajuk yang seperti kita telah dimaklumkan, iaitu satu tajuk yang dekat dengan hati kita juga, iaitu kita nak bincangkan wahai jiwa yang tenang. Kita pernah dengar bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau atau baginda dikurniakan Allah pelbagai nikmat, kekayaan, kekuasaan, kemakmuran, harta benda, dia memiliki ladang yang begitu luas. Kemudian Allah uji dia dengan penyakit yang begitu payah untuk diubati, dengan kemusnahan harta benda, isterinya ada yang engkar kepadanya. Tatkala dia berada di dalam kesedihan sebegitu, ada orang bertanya kepada dia, wahai Nabi Ayub, apa perasaanmu sekarang? Kamu telah diberi berbagai-bagai musibah. Apa jawapan Nabi Ayub, simbol seorang manusia yang tenang? Kata beliau, alhamdulillahillazi a'tani wa akhaza minni. Maksudnya segala puji bagi Allah yang pernah memberikan sesuatu kepadaku dan juga dialah yang menariknya kembali daripadaku. Begitu tenang hati yang dimiliki oleh seorang insan bernama Nabi Ayub alaihissalam. Sebab itu pada malam ini kita nak bincangkan tentang tajuk wahai jiwa yang tenang, dan kita telah pun mengundang ke teratak halaqah kita di Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz pada malam ini seorang tokoh yang kalau dari segi profesionnya seorang ophthalmologist by profession and inspirational speaker by passion. Beliau adalah seorang tokoh perubatan, bonda para doktor, orator inspiratif, penggugah semangat dan motivasi. Kita mengalu-alukan kedatangan Profesor Dr. Muhayya Haji Muhammad. Apa khabar Profesor? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami jemput pada malam ini. Dan sudah pastinya kita juga bersama dengan qari tetap kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman Al-Haj. Apa khabar Ustaz? Bertemu lagi kita pada minggu ini. Barangkali Ustaz, sebelum kita nak memulakan sembang-sembang bersama Profesor pada malam ini berkenaan tajuk wahai jiwa yang tenang, apa pesan ilahi yang boleh kita jadikan sebagai penunjuk jalan kepada perbincangan selanjutnya? Silakan Al-Fadhil. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Bad, idaman Malaya kita. Idaman Malaya. Yang saya kasihi dan hormati Bonda Prof. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, para penonton sama ada di masjid dan juga yang berada di rumah. Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersua lagi kita pada malam ini, dan insya-Allah untuk indikator yang pertama ingin saya bacakan pada malam ini tentulah dari surah Al-Fajr, surah Al-Fajr juzuk yang ke-30 ayat 27
28, 29 dan 30. Sama-sama kita ikuti insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan disambut dengan kata-kata, wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu, serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia, dan masuklah ke dalam syurgaku. Sadaqallahul azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, 4 ayat yang saya bacakan mudah-mudahan buat indikator perbincangan kita pada malam ini. Wallahu alam. Jazakallah. Mana yang kita garis bawahkan pada ayat itu ialah wahai jiwa yang tenang. Ya. Mana lawan orang jiwa tenang, kalau di tempat Ustaz Tirmizi dipanggil orang serabut. Jeng. Orang serabut, orang tidak tenang. Malam ini kita akan berfikir bagaimana untuk hidup lebih tenang. Sebab itu saya nak pergi kepada tetamu kita, Profesor Muhaya. Kalau kita lihat Profesor ya, saya suka istilah Profesor sering sebut manusia keladak. Manusia keladak ini orang yang dia memiliki segala-galanya barangkali. Rumahnya besar, bertingkat-tingkat, duitnya tebal, berlipat-lipat, keretanya bersusun, berkilat-kilat, istrinya pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi rumah tangganya hari-hari kiamat. Tidak ada ketenangan. Dia memiliki segala-galanya. Barangkali sebagai permulaan, kenapa keadaan ini berlaku? Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Terima kasih soalan yang saya suka, dan juga manusia keladak, manusia jernih ni saya rasa satu term yang sangat baik. Ya. Dan sebelum saya jawab soalan tu, saya nak tanya para penonton di rumah dan juga di Masjid Jamek yang indah ini. Cuba bayangkan siapakah diri kita. Kalau kita ada cermin depan kita, kita tengok wajah kita dalam cermin, kita nak tahu siapa ustaz kita ni. Yang melihat dalam cermin ke yang dilihat dalam cermin? So kalau orang yang hatinya terang, yang jernih hatinya, bukan keladak, dia akan kata kami ialah orang yang melihat cermin itu. Tetapi orang yang keladak, yang pentingkan fizikal, dia kata saya yang saya lihat dalam cermin tu. Sebab kita mesti faham, imej dalam cermin tu akan bertukar. Masa kita umur setahun, 5 tahun, 40 tahun dan 54 tahun macam saya ni mesti berubah kan? Tetapi yang melihat tu, roh kita tidak pernah berubah. Dan bila kita kata jiwa yang tenang, kita bayangkan roh kita itu. Dan cuba kita bayangkan, masa kita dalam rahim ibu kita, Ustaz, tak pernah kita keluh kesah. Diam aja 9 bulan. Apa yang muka nak macam mana, hidung macam mana, rambut semua diam saja. Mula buat hal.
Dan masa kecil tu elok lagi, masa diri sebenar kita tu Masya Allah belum ada akal, belum 7 tahun tu Masya Allah baik semua orang. Cuba tengok orang yang jadi malaun sekarang dalam penjara ke, yang buat jahat, rasuah apa semua tu. Bayangkan ambil gambar dia masa kecil, mesti perangai baik masa tu. Tetapi bila dah besar sikit, dah ada pangkat sikit, dah keladak sikit tu, dah mula jadi ego tu, masa itulah jiwa tak tenang. Sebab paradigma dunia sekarang mengatakan kebahagiaan kita bergantung kepada apa yang kita ada, apa yang kita pakai, pangkat apa kita ada, rumah macam mana, kereta berkilat macam mana. Jadi paradigma ini yang memberletakkan nilai manusia pada luaran, bukan dalaman, itulah yang menjadi orang yang keladak dan jernih. Sebab itu kalau kita nak tahu kenapa orang yang jadi stres tu, yang dia tak tenang ni Ustaz, ialah sebab bila dia lihat diri dia dekat cermin, dia akan tengok apa yang tak betul saja. Kalau dia bangun pagi, pertama sekali dia fikir apa nak risau hari ni. Kalau dia tengok orang tu, apa salah orang ni. Maknanya dia punya jiwa tu sentiasa melihat apa yang tidak betul sebab kaca mata kehidupan dia sengit. Kaca mata kehidupan dia blur. Macam saya doktor mata ni, kalau orang rabun ni, Ustaz Lisha nanti kena buat lasik nanti. Rabun mata dia tu kita buat operation terus je. Tapi kalau orang yang dia punya mata, keimanan dia, hati dia, jiwa dia tak bersih, maka segala yang indah nampak tak baik. Sebab sebenarnya dunia kita kat dalam ni menentukan apa lihat kat dalam. Contohnya, kalau kita kata hidup ini indah, maka nampak indah. Sebab tu siapa ada syurga di hati dia, dia nampak semua syurga kat luar. Tetapi orang yang dalam hatinya penuh keladak, banyak dia punya kesalahan, kesilapan, kebencian pada diri sendiri, akan menyebabkan dia benci pada orang. Maka itulah tertekan, tidak tenang, sakit hati. Dan yang paling penting, cuba fikirkan, pernah tak ada orang yang berbohong yang tenang? Pernah tak ada orang yang bakhil yang tenang? Pernah tak orang yang kejam yang tenang? Semua sifat-sifat negatif ni menyebabkan kita tak tenang. Sebab itu untuk permulaan kita fikirkan balik siapa kita sebenar. Kita adalah roh dan fizikal kita hanya 1%, tapi roh kita 99%. Dan kalau kita menekankan kepada fizikal saja, kita tidak akan tenang. Itu saja. Ustaz. Baik, terima kasih Prof. Begitulah saudara, yang paling mustahak sekali ialah roh kita itu. Nak kita gemburkan lagi supaya dia mampu menjadi mata yang melihat segalanya, memandang nampak kepada hanya dia yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu cara memandang, insya-Allah jiwa akan tenang. Cuma masalahnya Prof, kalau kita tengok ada juga orang dia boleh beli katil paling empuk, tapi dia tidak boleh beli tidur yang paling lena. Tilamnya masya-Allah, kalau suami dia baring tak nampak sebelah mana tenggelamnya, empuk. Tapi sampai pukul 4 pagi masih lagi gelisah, pusing sana pusing sini. Kenapa? Manusia boleh bertukar daripada jiwa tenang tercabut berubah menjadi gelisah, kusut dan sebagainya. Bagus Ustaz. Contoh yang baik ya, katil yang empuk tapi tak boleh tidur. Sebab katil itulah fizikalnya, tapi tidur itu di jiwanya. Pernah seorang datang pada saya nak cek mata. Kenapa nak cek mata? Saya tak boleh tidur. Oh, saya kata kita tidur bukan dengan mata. Kita tidur dengan minda dan jiwa yang tenang. Jadi sebenarnya saya perhatikan selepas pengalaman jadi doktor lama Ustaz ya, bila saya tengok pesakit tu, minta maaf saya cakap. Kadang dah jadi doktor yang dah lama, kita cek banyak orang, lama-lama kita dapat satu formula. Jadi saya kata, kalau kita jumpa seseorang tu 5 minit, kita boleh agak berapa tebal fail pesakit dia. Sebab kajian saintifik menunjukkan 75% penyakit disebabkan oleh minda negatif. Dan pernah pengalaman saya, seorang tu datang, kita nampak dia ada segala-galanya, isteri semua elok. Tapi duduk je dia kata, Prof, saya migraine. Jadi saya kata, siapakah 4 orang doktor lagi yang Tuan akan jumpa? Kata, mana Prof tahu? Tuan akan jumpa doktor pening kepala, doktor darah tinggi, doktor sakit belakang, doktor sakit ulcer. Sebab kebanyakan penyakit ialah disebabkan tekanan. Dan tekanan disebabkan tak tenang. Dan formula yang pertama kenapa Ustaz saya tengok orang yang tak tenang ni, sebab dia punya kebergantungan bukan kepada Allah. Kebergantungan dia kepada apa orang kata. Dan kita ni, orang yang tak tenang ni, dia dicuri oleh 2 perkara. Iaitu penyesalan masa lalu
dan kebimbangan masa depan sampai tak boleh hidup sekarang. Jadi bila dia fikir masa lalu, dia mula sakit hati, dendam, mengeluh, merungut, menyesal, mengumpat. Yang yang banyak ni, itulah jadi bila kita sebut benda negatif, sebelum kita cakap benda negatif, kita mesti fikir dulu. Dan setiap fikiran yang negatif menghasilkan fisiologi atau perjalanan badan yang negatif. Maka berlakulah penyakit-penyakit yang disebabkan tekanan jiwa tadi. Ya? Dan satu lagi, orang yang selalunya banyak penyakit ni, perkataan dia suka sebut apa? Ya ke? Betul ke? Nanti kalau dia tu baik, tapi kan susahlah, payahlah. Betul ke? Maknanya daripada perkataan, kita dah tahu manusia keladak atau manusia jernih. Jadi para penonton sekalian dan diri saya yang bercakap dan jemaah di masjid sekalian, sebelum kita nak tahu kita tenang tak tenang, kita tengok apa manfaat kita beri pada orang. Dan kita hanya tenang kalau kita menenangkan orang. Apa kita hendak kita beri orang dulu. Sebab tu saya kalau buat pembedahan, saya kata apa? Orang yang tenang sentiasa menang. Orang tak tenang pasal apa? Banyak dosa. Sebab dosa itu satu najis, satu kotor, mengotorkan jiwa. Bila kita ada dosa, memang semua berkeladak, Ustaz. Ustaz lebih arif daripada saya macam mana besarnya dosa ni. Sebab itu saya selalu cakap pesakit diri saya pun sama. Kita menyeru kita semua. Setiap kali kita ada sakit, mesti taubat. Itulah obatnya. Dan kalau kita jaga 2T, iaitu taubat dan takwa kita, insya-Allah ketenangan tidak akan tercabut. Dan satu lagi formula ialah saya nak tanya kita semua. Setiap hari kita melihat orang atau melihat diri? Kalau kita melihat orang, sibuk tengok berita. Kalau kita lihat diri, sibuk menghadiri majlis ilmu macam halakah ni. Siapa melihat orang, tak nampak diri. Siapa lihat diri, tak nampak orang. Sama-sama kita audit, orang yang tenang selalunya banyak melakukan refleksi diri, Ustaz. Baik, terima kasih. Begitulah saudara-saudari para penonton sekalian. Siapa tenang, dia menang. Masalah sekarang orang tenang sudah makin kurang. Yang ramai tidak tenang tapi tendang saja. Semua benda dia nak tendang sana, tendang sini. Bertenang. Segala-galanya di minda kita. Kalau kita positif, boleh kawal, insya-Allah kita boleh tenang dalam kehidupan. Banyak lagi yang kita nak sembang-sembangkan dengan profesor tentang tips-tips ketenangan ini. Namun saya kira apa kata kalau kita beristighfar dulu seketika. Sebab dalam membicarakan tentang persoalan tenang ini bukan mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Saya pernah terdengar dulu profesor menyebut, manusia apa yang dia fikir, dia akan beri kesan pada fizikal. Kalau ibu-ibu, tuan-tuan malam ni cuba tutup mata, bayangkan jeruk kelubi, apa jadi? Bayangkan jeruk kelubi, kecoh air liur. Apa sebab? Apa yang kita fikir, efek pada lidah kita. Maka asal fikir orang tu jahat, orang tu jahat. Jahat betul lah jadi orang itu. Orang ni mesti nak santau aku, sihir aku. Alah, kena sihir betul. Padahal asalnya kena kembung saja. Ini masalah. Apa yang kita fikirkan, apa yang di dalam minda kita akan menjadikan kita ini betul-betul menjadi. Dia umpama magnet, apa yang kita tarik, itulah yang akan dapat. Ini yang kita boleh dapat pelajari. Apa yang telah diterangkan oleh Profesor Muhayya. Banyak lagi sebenarnya yang nak diterangkan oleh beliau. Namun saya kira dalam kesempatan kita pada malam ini, kita akan beristighfar dulu seketika. Kembali selepas ini, halaqah tak tengok rugi. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, terima kasih saudara, para penonton di rumah dan juga jemaah keluarga besar Usrah Halaqah sekalian yang berada di Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz pada malam ini. Alhamdulillah, kerana masih lagi setia bersama kami hingga ke saat ini, membincangkan satu tajuk yang dekat di hati kita, iaitu wahai jiwa yang tenang. Bersama dengan tetamu kita merasa begitu bahagia pada malam ini bersama Profesor Dr. Muhayya Haji Muhammad. Baiklah, kita nak sambung membincangkan Prof ya, tentang persoalan ketenangan hati ini. Kalau kita lihat, ramai orang kadang-kadang dia sedih Prof, tapi sedihnya itu tak tahu ujung pangkal. Dia datang menangis, tanya, apa masalah? Saya pun tak tahu apa masalah saya. Jadi
Prof punya pendapat dan pandangan. Bagaimana kita nak berhadapan dengan manusia begini? Jiwa sebenarnya kosong, tak tahu mana nak pergi, mana hala tujuan. Dan sedih pun tak tahu apa sebab dia sedih. Macam mana kita nak berhadapan? Terima kasih Ustaz. Yang pertama saya rasa kita hidup di dunia ini, banyak orang tak jelas tujuan hidup. Tujuan hidup. Macam kita nak pergi mana-mana, naik teksi nak pergi mana, mana-mana pun pergilah. Jadi bila sesuatu benda kita tidak spesifik, macam pergi restoran, nak order apa-apa je lah. So maknanya kita perhati cara kita bercakap ya, tidak jelas. Jadi orang yang selalu sedih ni, sebelum masalah ni, kita nak ada konsep kehidupan. Pertama, kita mesti ada tujuan hidup kita. Kita tahu sebagai orang Islam yang beriman kepada hari bangkit semula, kita yakin bahawa tugas kita 3. Yang pertama, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita tidak menyoal, taat pada apa yang disuruh. Yang kedua, menjadi khalifah, di mana kita hendaklah memimpin diri kita, keluarga kita dan memberi kebaikan kepada ummah. Yang ketiga, hendaklah kita menjalankan semua urusan di dunia mengikut hukum Allah. Bila kita tak buat yang nombor 3, yang kedua, yang pertama, bila tak betul alignment, kita bukan dalam zon Allah. Kita dalam zon yang bukan Allah, apalagi syaitan lah. Bila kita dalam zon syaitan, maka keladak tu timbul Ustaz. Bila keladak, hati gelap, tak nampak yang baik, nampak jahat, yang jahat nampak baik. Maka bila fikiran negatif, emosi negatif, tindakan negatif, hasil kehidupan kita negatif. Iaitu ketenangan tak ada, kebahagiaan tak ada, kekayaan tak ada, kesihatan tak ada. Jadi kalau orang menangis, tak tahu pernah buat apa, first kita tanya, siapa diri dia? Itu soalan pertama saya tadi. Kita ini daripada 5 peringkat kehidupan. Yang pertama, masa alam roh dah berjanji dengan Allah. Lepas itu kita di alam rahim, 9 bulan taat. Sekarang alam fana, mulalah nak buat hal pula. Itu yang jadi keluh kesah. Dan kita tahu kita alam barzah. Sebab itu orang yang berjaya macam ayat tadi, alangkah para penonton studio dan kita, alangkah bahagianya kalau kita dalam sakratul maut, itu yang kita dapatkan jiwa yang tenang. So kalau kita tak jelas benda ni, macam mana Ustaz yang kita nak boleh cakap sangat. Ya, jadi kalau kita nak jaga ubudiyah kita dan juga ketenangan kita, kehidupan kita yang positif tadi, maka fikiran harus positif. Sebab itu banyak orang Ustaz, dia fikir macam ni. Dia lihat keadaan dia sekarang, dia pun rasa susah hati. Maka makin negatif fikiran. Bila fikiran negatif, emosi negatif, tindakan negatif, lagi negatif. Sebab itu orang yang bijak, katakanlah dia dah silap, dia pun reset. Tekan button komputer, reset balik. Oh, silap alignment, silap zone, masuk zone Allah. Maka dia pun fikir, dia bayangkan siapa dia nak jadi. Sebenarnya, imajinasi kita ni sangat kuat. Macam Ustaz kata tadi, jeruk kelubi kan. Tapi kita tak guna imajinasi pada benda kebaikan. Kita guna pada yang tak baik. Contohnya nak exam, kita kata apa? Saya rasa saya tak pas lah, pasal tak habis baca. Memang tak pas. Maknanya, bila kita terdetik di hati, itu suatu doa. Jadi saya nak terangkan, cara nak merawat, yang pertama tahu tujuan hidup, tahu konsep kehidupan memberi manfaat dan tahu fokus hidup kita, redha Allah, bukan penghargaan manusia. Cuba tanya orang tak tenang, mesti dia kata, saya sakit hati dengan orang tu, saya malu dengan orang tu, nanti orang kata macam mana, apa orang kata. Maknanya dia punya perkataan orang. Allah tak sebut. Sebab itu cara nak membetulkan diri kita yang tak tenang ni, kembali pada Allah. Betulkan hubungan dengan Allah, betulkan urusan akhirat kita, urusan dunia akan settle. Apalah ada pada Allah Subhanahu Wa Taala nak beri ketenangan pada kita. Hati kita semua dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, menggenggam dunia seluruh isi genggaman Allah. Apa ada pada hati kita yang sedikit? Tetapi ingatlah diri saya yang bercakap ni, yang kita semua. Selagi kita tidak memberi kebaikan, kita tidak akan mendapat ketenangan. Oleh itu sama-sama kita jihad melawan nafsu kita. Setiap kali nak buat jahat, kita balik semula. So kaum wanita sekalian, setiap kali kita mengumpat, apa kita mesti buat? Cubit mulut kita sendiri. InsyaAllah kuranglah kita punya gundah gulana. Baik, terima kasih Profesor. Macam mana Ustaz Tirmizi? Ustaz Tirmizi dia mengaji, dia tak mengumpat. Jadi kita tak cubitlah dia. Barangkali apa indikator kita? Kita nak mendengar untuk beri ketenangan pada malam ni. Silakan. Terima kasih Ustaz Bat. Terima kasih Doktor, Profesor. Satu ayat yang saya nak respon daripada barangkali soalan yang
diajukan oleh Ustaz Bak tadi tentang bagaimana nak rawat hati yang gelisah. Sebagaimana orang-orang kafir pada zaman Nabi, dia selalu bertanya dengan Nabi kerana hati dia tak gelisah, kenapa macam ni, kenapa macam ni. Jadi Rasulullah SAW menjawab melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd juzuk yang ke-13 ayat yang ke-28. Sama-sama kita ikuti insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah, yakni Al-Quran. Ketahuilah, dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Amat benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sama-samalah kita jadikan Al-Quran sebagai penenang juga bagi hati kita. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah. Terima kasih. Cuma Profesor, kalau kita tengok ayat tadi, mengingati Allah jadi tenang. Cuma saya nak bawakan pada malam ni satu statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi tahun 2011. Dia buat kajian tentang kes bunuh diri di Arab Saudi. Tahun 2011 ada 295 kes bunuh diri. Terdiri daripada 259 lelaki, 36 perempuan. Kalau kita fikir dari segi logik akal, Arab Saudi, kalau ada masalah pergilah Mekah, tawaf je lah, hilang masalah, minum zam-zam ke apa ke. Kes yang terbaru, seorang profesor bidang sejarah di Universiti Ummul Qura di Makkah, gantung diri, bunuh diri, pakai serban, gantung pada kipas. Kalau kita fikir, apa kurangnya lagi? Itulah saya nak tanya pada Prof. Ada orang dia kata, saya dah buat macam-macam, subhanallah, alhamdulillah, zikir, tasbih, panjang, bumbung sampai lantai, tapi masih lagi tak tenang ni. Apa sebab? Prof, silakan. Terima kasih. Ada ya tasbih sampai ke lantai, Ustaz. Masya Allah. Saya pun agak terperanjat dengan statistik, Masya Allah. Kita doakan ya, kita semua kalau boleh jauh daripada perkara macam tu ya. Kita doakan profesor yang bunuh diri tu minta-minta ada sakit jiwa lah. Jadi Allah tu ya, Masya Allah. Okey, memang kita zikir ya. Tapi Ustaz perasan tak, saya pun samalah. Kadang kita zikir kan, subhanallah, mata tak mana-mana. Maknanya mulut zikir, tetapi hati tidak zikir. Dan kadang kita baca, selalu saya perhatikan masa kita muda-muda pun, kalau nak baca apa fadilat? Apa fadilat? Sangat ibadah saudagar. Sepatutnya kita zikrullah dengan kecintaan kepada Allah dan sentiasa mengharapkan Allah dan ingin mendapat satu kabel paling besar. Orang sekarang semua nak kabel ya Ustaz ya. Oh, kabel besar. Tak ada kabel besar selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So perhatikan, bila nak pengalaman sikitlah sebagai doktor mata Ustaz ya. Bila saya melakukan pembedahan lasik kat mata pesakit, saya galakkan pesakit baca Al-Fatihah dan saya pasang zikir terapi diri dan kita zikir. Tetapi kita tak zikir laju Ustaz. Zikir subhanallah, masa tu merasakan maha suci Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Sebut alhamdulillah tapi merungut, mengeluh, sakit sikit mengeluh, anak nakal sikit merungut nak pukul anak. Ya. Allahu Akbar, kata Allahu Akbar dalam solat tapi kat luar manusia akbar. Bila kita mesyuarat ke apa, kalau lebih takut pada ketua kita lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal asar pun tak apa, asalkan kita taat pada itu. Jadi sebenarnya saya perhatikan, bila kita zikir sepatutnya nak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yakinlah diri saya yang bercakap ni, kalau kita ada Tuhan selain daripada Allah, memang tak tenang. Dan kalau kita lihat pada buku-buku teologi, apakah definisi Tuhan Ustaz? Kita sanggup melakukan apa saja untuk mendapat keredaannya. Jadi kita audit diri kita. Kita berada di sini, saya berada di sini bercakap, apa aktiviti kita buat untuk apa sebenarnya?
Kalau kita zikir tetapi tidak rasa tenang, bererti zikir tidak masuk dalam jiwa kita. Dan kita lihat apakah diri kita kenal tak diri kita sebenarnya. Berapa kali daripada kita bercakap pada diri kita dan melihat dalam cermin dan bercakap sebut nama kita. Apa awak buat sekarang ni? Amalan saya hari-hari ni saya nak mendekatkan awak pada neraka atau syurga. Bercakap pada diri. Kita banyak sangat bercakap, terlampau banyak handphone, SMS, Facebook, bangun pagi je buka TV sampai tidak ada masa nak bertafakur, duduk sebentar, lihat diri, kenang diri. Apa kata zikrullah kita, jangan fikir macam Ustaz kata tasbih nak berbelangan, tapi kualiti dan kita internalisasikan, ada perkataan tu kan? Internalisasikan apa yang kata dalam roh dan jiwa kita, saya rasa insya-Allah berkesan. Kalau boleh bila kita zikir tu memang meremang bulu roma dan rasa sifat kehambaan. Ustaz. Baik, terima kasih Prof. Betul lah, benarlah apa yang telah diungkapkan sebentar tadi. Kadang-kadang kita menyebut nama Allah, tapi menyebutnya sekadar di bibir saja, tidak menyerap ke dalam hati. Menyebut kebesaran Allah, tapi di dalam hati masih banyak wujud membesarkan makhluk. Lalu bagaimana jiwa ingin menjadi tenang? Banyak lagi yang kita boleh bincang dan sembang-sembangkan tentang tajuk jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang pada malam ini. Namun saya kira kita beristighfar dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Halaqah tak tengok rugi. Astroria mempersembahkan. Kau nak sepak ke kau ke? Jangan biar muka kau lalu depan mataku. Sampai mati pun aku benci kau tahu tak? Aku terimanya nikah Ain Hawan yang minta sembahyang dengan mas kahwin sebanyak 80 kita naik. Ain takkan pernah percaya orang macam Am ni. Daripada mula kita kenal sampai sekarang, Ain benci Am. Faham tak? Ain akan benci Am seumur hidup Ain. Adam dan Hawa kini di Astroria. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih saudara kerana masih lagi setia bersama kami menerusi halaqah Akar Tradisi Ilmu bersiaran secara langsung dari Dewan Salat Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz, Jalan Templer, Petaling Jaya, membincangkan wahai jiwa yang tenang bersama tetamu kita Profesor Dr. Muhayya binti Muhammad. Baik Prof, kita nak sambung, masa kita tak banyak. Kalau kita rujuk dalam Quran, Prof, ada satu ayat Quran saya tertarik untuk bincangkan. Surah Qaf ayat 16. Allah Ta'ala sendiri sampai menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ni dekat dengan hamba-Ku lebih daripada dekatnya urat leher ini sendiri. Bagaimana Prof melihat ayat ini dalam konteks hubungan kita nak mencipta ketenangan ini? Silakan. Betul. Kita tahu setiap kali kita ingat Allah, kita akan tenang. Ingat manusia, kita akan gelisah. Kita ingat akhirat, kita tenang. Ingat dunia, kita gelisah. Jadi kalau kita hanya ada Allah di hati kita, tak perlu apa-apa. Sebab bila kita masuk dalam zon Allah, cari redha Allah. Sebab tu ada doa ataupun syair saya tahu dia kata, Ilahi, kau yang kutuju, redhamu yang ku cari. Kurniakanlah kepadaku mengenalmu dan mengasihimu. Bayangkan, kalau kita tuju Allah, cari redha Allah, nak kenal Allah, tahu sifat-sifatnya dan cari kasih sayang, maka akan tenang Ustaz. Sebab siapa mendapat kasih sayang Allah, insya-Allah seluruh makhluk mengasihinya. Jadikanlah kita manusia berkualiti di mana kita dikasihi makhluk di bumi dan makhluk di langit. Jangan kita jadi manusia yang tak tenang, sebab dia ada segala-galanya di bumi, semua orang kenal dia, harta semua ada, tapi makhluk di langit melaknatnya kerana ingkar pada perintah Allah. Jadi nak tahu ketenangan dengan Allah ni, saya nak tengok perspektif perubatan Ustaz. Bayangkan dalam mata kita saja, kita ada 126 juta sel peka cahaya. Wow. Dan sel ni kalau kita study, selalunya sel Ustaz, nukleus dia akan bahagi. Subhanallah, hanya dalam urat mata
di mana nukleus tu yang Tuhan beri daripada kecil sampai sekarang tak berubah. Macam mana boleh berlaku? Bila cahaya masuk, berlakulah proses biokimia yang menyebabkan kita dapat melihat. Selalunya sepatutnya sel tu akan bertambah lagi, tetapi Allah mencipta satu mekanisme yang sangat tepat di mana satu nukleus tapi ada banyak lagi yang diganti luar saja, nukleusnya tetap. Itu mata saja. Siapa yang menjaga seluruh 100 trilion sel kita? Melihat tubuh kita saja pun kita subhanallah, maha suci Allah yang suci daripada segala-galanya. Sebab itu saya nak menyuruh pada doktor perubatan yang menonton rancangan Halakah, walaupun kita dalam bidang perubatan, kita harus menjadi seorang lebih bertakwa kerana doktor perubatan mengkaji ciptaan Allah yang paling tinggi, iaitu manusia. Sebab itu sesiapa mengkaji ciptaan Allah tetapi masih degil, masih ego, masih merasa hebat lebih daripada orang lain, alangkah sia-sianya. Lihat juga kepada tubuh kita sekarang, Ustaz. Jika kita lihat tubuh kita sekarang, tidak ada satu sel kecuali sedikit saja yang berada 7 laut yang lalu. Mana kita sentiasa bertukar. Dan siapa yang memberi wahyu kepada setiap sel untuk melakukan ini semua? Dan kenapa kita rasa tenang tak tenang? Sebenarnya kita keluarkan dari segi saintifik hormon dipanggil endorphins ataupun morfin yang dihasilkan oleh tubuh, dan setiap sel 100 trilion ada dia punya reseptor untuk endorfin ini. Dan bilakah endorfin ini banyak? Apabila kita solat, apabila kita bertaubat, apabila kita mempunyai emosi yang positif, semua ini akan timbul dengan baik. Wallahu a'lam. Jazakillah. Baik, sekarang Prof, katakanlah seorang itu hasil penerangan kita alhamdulillah asal dari manusia keladak, dia nak jadi orang jernih sekarang. Baik. Soalnya bila dia dapat jiwa yang tenang itu, bagaimana kita boleh bincangkan malam ni, nak bagi tips supaya dia boleh jaga ketenangan itu, jangan tergugat lagi dengan benda-benda lain yang akhirnya menjadikan dia kembali keladak ini. Terima kasih. Yang pertama, kita mesti ada 5 perkara. Yang pertama, kita mesti ada kasih sayang tanpa syarat. Sebab nak sayang orang yang senang disayangi mudah saja. Tapi nak sayang orang yang payah disayangi, kita jernih, kita nak sayang manusia keladak bukan senang, Ustaz. Jadi, maknanya kalau kita suami isteri dapat suami keladak sikit, cubalah ubah suami itu jadi manusia jernih. Dengan kejernihan kita ambil gelas ni, kalau keladak tuang jernih, teruslah jernih. Okey, jadi kasih sayang tanpa syarat kepada semua makhluk di dunia ini. Asalkan bukan Allah, semua makhluk. Maka udara kita sayang, jangan merokok. Air kita sayang, jangan membazir. Semua kita mesti jaga. Yang kedua ialah kita mesti sifat memaafkan. Banyaknya Ustaz orang tak boleh maafkan orang. Sebenarnya bila kita tak maafkan orang, kita banyak keladak, banyak dendam, banyak marah, banyak dengki. Habis, rosak badan. Tak tenang. Yang ketiga, murah hati. Siapa yang memberi akan mendapat. Dan banyak maksud hadis pun, tidak ada orang yang banyak memberi yang tidak bahagia. Cuba perhati orang yang bahagia, mesti murah hati. Dan perhati orang murah hati, mesti bahagia dan tenang. Tengok orang bakhil, muka kerepok, kedekut, memang orang pun tak suka, Tuhan pun tak suka. Dan yang keempat, kita hendaklah bergantung dengan Allah, hubungan dengan Allah. Ingat, kabel besar jangan lepas. Bagi kaum wanita, tolong jaga aurat, tolong jaga solat, tolong jaga pergaulan. Kalau 3 ni tak settle, confirm akan dapat masalah dan tidak menenangkan. Dan yang kelima, kita ada 4 ni semua, insya-Allah ketenangan akan sampai. Ya, ini 5 perkara, sentiasa cek. Jadi saya cadangkan, kita semua banyak diary. Diary itu kita tulis orang tak bayar hutang lah, orang mengumpat saya lah, buang. Kita ada journal. Journal bererti kita audit diri kita, kita lihat hari ini makanan saya macam mana, hari ini emosi saya macam mana, hari ini saya punya intelektual, rancangan TV apa saya tengok. Saya tengok rancangan berita sensasi, berita negatif, cerita hal orang, atau menjalis ilmu. Dan hari ini saya belanja untuk apa? Belanja untuk kesihatan, makanan sihat ke makanan sedap. Kita tengok pula, kita belanja ni nak beli gelang emas, nak tunjuk ke orang ke nak tunjuk untuk suami. Sebab wanita sekalian, selalunya kita salah fokus dalam berbelanja, ya Ustaz. Selalu fikir nak tunjuk orang saja. Jadi bila kita ada journal, kita ada prinsip, dan satu lagi Ustaz, seperti kita tak nak pasal banyak dosa dengan orang. Jadi untuk kita tak nak banyak dosa dengan orang, bila jumpa orang kita harus
faham dia dan buat dia rasa penting. Dan kita hargai dia, sebut kebaikan dia, jangan kritik dia. Kalau kita tak suka dikritik kita, jangan kritik orang. Sebab itu kalau kita nak tenang, tenangkan orang. Kita nak sihat, sihatkan orang. Kita nak kaya, kayakan orang. Dan segala-gala yang kita nak, ingat hidup ni macam bumerang. Apa kita lempar, itu kita dapat. So sebab itu saya nak beri formula, ada, beri, dapat. So kalau dapat negatif, berarti telah beri negatif, dan kita hanya boleh beri negatif kalau kita ada negatif. Maka untuk kita dapat benda positif, beri positif, dan kita tidak boleh beri apa kita tidak ada. Sebab itu kita bina jiwa kita, cari majlis ilmu. Sebab itu kadang-kadang Ustaz kalau orang tak banyak soalan, Prof saya stres dekat fanpage tu kan, pada stesen dah bagus, saya kata apa? Ilmu. Dan jangan mengadu masalah pada manusia, mengadulah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang sebenarnya dia orang jadi keladak ni Ustaz, pasal dia sentiasa mata dia pandang kat sini, tak tengok ke langit dan tak tengok pencipta langit itu. Allahuakbar. Masya-Allah. Itulah 5 nasihat yang diberikan oleh Profesor sebentar tadi kepada kita untuk kita boleh jadikan panduan, khususnya kepada kaum wanita sekalian. Jangan membazir, kalau nak belilah apa yang patut. Don't spend your money things that you don't with the money you don't have to buy things that you don't need just to impress people that you don't like. Itu yang banyak hari ni dia berlaku. Beli barang, duit tak ada. Beli pula benda tu dia tak perlu, hanya untuk nak show off saja pada orang. Cantik nasihat daripada Profesor tadi. Balik Ustaz Tirmizi, kalau tadi 5, barangkali Ustaz ada sedikit. Saya ada 5 juga. 5 juga. Sudah 10 malam ni. Hati itu ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Jangan baca saja, pelik makna apa dia kan. Mengalir air mata kita. Yang kedua, berkumpulan dengan orang soleh, kawan dengan Ustaz Bat, kawan dengan Prof, kawan dengan orang-orang alim. Yang ketiga, solat malam jangan tak buat, dirikanlah. Kan? Tak nak banyak 8 rakaat, tak nak banyak lagi 10 rakaat. Baik. Yang keempat, di samping kita solat malam, zikir malam. Zikir jangan subhanallah. Jangan zikir malam, semangat sikit, semangat. Dan yang kelima, berpuasa. Raja-rajakan diri kita berpuasa. Kalau tak nak banyak pun sebulan 30 hari. Kan? 2 kali sebulan cukup. 2 kali seminggu boleh lah. Senin ataupun Khamis. Wallahu a'lam. 5 perkara ya. Kita tambah satu lagi, nak tenang kena tengok halakah. Sebab halakah tak tengok rugi. Itu dia. Baik, saya kira kita akan beristighfar seketika. Nanti kita kembali, kita sambung lagi bincangkan tajuk wahai jiwa yang tenang. Jangan ke mana-mana, halakah tak tengok rugi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, saudara, pengajian diteruskan, namun sedar ataupun tidak, dalam keseronokan kita mendapat manfaat perbincangan pada malam ini, masa begitu cepat berlalu. Kita telah sampai ke penghujung pertemuan kita, dan seperti mana adat tradisi kita di halaqah, memberi ruang secukupnya kepada tetamu kita untuk barangkali Profesor ya memberikan kepada para penonton, keluarga besar halaqah kita pada malam ini, apa pelan tindakan, the do's and the don't, supaya dapat jiwa yang tenang. Silakan Prof. Terima kasih. Yang pertama, kita mesti amalkan 4 prinsip. Prinsip pertama, kita hormati semua makhluk Allah, termasuk diri kita dan semua keliling kita. Hormat ya. Yang kedua, kita mesti jujur dan ikhlas berbuat baik tanpa mengharapkan apa-apa kecuali balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sangat penting ibu bapa sekalian, lemah lembut. Ibu bapa yang marah pada anak, tolong bertaubat ya. Terutama kalau anak belum bawah 7 tahun, belum ada akal lagi. Ya, jangan kita marah pada anak. Ingat, setiap kali kita marah, kita ada asid dalam tubuh akan merosakkan badan kita. Sebab ada kajian saintifik menunjukkan, dia ambil darah daripada orang marah, dia centrifugekan hormon tu, masukkan dalam tikus, tak meninggal tikus tu. Rosaknya. Dan juga pelakon ya, yang berlakon,
Pelakon yang sama, dia ambil hormon. Masa berlakon marah dengan berlakon penuh kasih sayang. Lain hormonnya. Banyak hormon-hormon stres masa marah. So, kita yang buat skrip filem pun tolong, kesian pelakon. Jangan teruk-teruk sangat di watak dia. Ya. Dan yang keempat ialah kita sentiasa setiap hari tanya apa manfaat saya boleh beri. Pernah tak kita tengok orang yang banyak tolong orang yang banyak penyakit? Kalau saya jumpa orang, dan saya kata 5 minit dah tahu tebal file kan? Jumpa je cakap dia apa? Saya. Semuanya saya, tak cerita, tak ada minat dengan orang. Dia sibuk nak be interesting, dia tak interested. Dan kajian saintifik menunjukkan siapa yang sebut saya, kemungkinan dapat sakit jantung 3 kali ganda. Siapa nak sihat, tolong jangan selfish. Banyak memberi manfaat. Dan pelan yang paling penting, kita nak bandingkan diri kita, nak ubah daripada belah kiri kepada kanan, di mana kita kebanyakan orang yang tak tenang, dia kesedaran keegoan. Ada 7 sifat dia. Yang pertama, dia suka marah. Yang kedua, suka bersaing. Yang ketiga, cakap mesti nak betul. Yang keempat, suka nak lebih pada orang. Tak boleh tengok orang lebih. Yang kelima, sangat fikir apa orang kata. Yang keenam, dia fikirkan nilai diri dia bergantung pada benda luar, pangkat dan sebagainya. Dan yang ketujuh, dia merasakan semua hasil usaha dia, maka dia sangat kedekut. So kita pindah untuk jiwa yang tenang ke belah kanan, kesedaran ketuhanan yang tinggi, sifat kehambaan yang tinggi. Dia tidak suka bersaing, suka beri kerjasama. Yang kedua, kalau bercakap tak betul tak apa, asal jaga silaturahim, kecuali benda yang asas pasal agama. Tapi kalau orang kata tak lalat, tak lawa, okey betul tak lawa, tak apalah, tak usah gaduh. Yang ketiga, penuh dengan kasih sayang. Kalau lihat orang tu nampak baik saja. Yang keempat, sentiasa melihat kebaikan orang. Yang tadi kasih sayang. Yang keempat, penuh dengan cari kebaikan orang dan situasi. Dan yang kelima, sangat murah hati. Ingat, murah hati, givers gain. Ingat ya. Dan yang keenam, sentiasa memperbaiki diri. Kalau kita satu hari tak pergi majlis ilmu, tak dengar rancangan Tanyalah Ustaz ke Tanyalah Ustazah TV9 Halakah, memang rugi, memang orang akan buta hati kalau tak dengar majlis tazkirah selalu. Dan yang ketujuh, orang-orang yang kesedaran ketuhanan, dia menerima manusia seadanya. Dia tak kata, kenapa awak tak macam Kak Long, kenapa awak tak macam Mak. Dia sentiasa menerima dan memahami orang lain. Wallahu a'lam. Baik, begitu cantik sekali poin-poin ataupun panduan yang diberikan oleh Profesor kepada kita sebentar tadi. Kepada ibu-ibu, tuan-tuan, bapa-bapa yang ada pen kertas sudah pasti dapat menyalinnya. Namun saya fikir tak ramai yang berkesempatan. Begitu baik sekali panduan berikan. Maka jangan lupa untuk menonton ulangan halakah yang mana masih boleh ditonton di tonton.com.my. Ataupun kalau yang nak menontonnya di televisyen semula, jangan lupa pada hari Selasa, setiap Selasa jam 9 pagi, kita ada semula ulangan halakah. Begitu juga di Facebook, boleh berbincang-bincang tajuk ini kerana masa kita tidak mengizinkan untuk kita bicarakan lebih lanjut tentang tajuk Wahai Jiwa yang Tenang ini. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada khususnya tetamu kita pada malam ini, Profesor Dr. Muhaya Haji Muhammad, seorang orator inspiratif, penggugah semangat dan motivasi, juga merupakan pakar perubatan dan bonda para doktor muda sekarang ini yang sudi bertandang ke teratak kita. Dan pastinya juga terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi kerana tiap-tiap minggu tidak jemu-jemu berada bersama dengan kita. Jangan lupa, minggu hadapan halakah akan kembali berlang-lang buana menerusi edisi Masjid ke Masjid. Pada minggu hadapan kita akan bersama seorang lagi tetamu kita juga yang tidak asing lagi di teratak halakah kita, iaitu Ustazah Nur Hafizah binti Musa, dan kita akan membincangkan satu topik iaitu tak kenal maka tak benci. Pelik sedikit bunyinya. Kita akan bersiaran secara langsung insya-Allah dari Masjid Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin di UiTM Shah Alam. Jadi kepada warga Shah Alam, usrah besar kita di Shah Alam, datang beramai-ramai ke Masjid Al-Wathiqu Billah Tuanku Zainal Abidin di UiTM. Dan juga kalau ada daripada Petaring Jaya nak datang pun, kita lalu-lalukan bertemu dengan keluarga besar halakah kita di sana insya-Allah. Baiklah, sekadar itu sembang-sembang santai pada malam ini. Sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada para tetamu. Terima kasih juga kepada Nazir dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz Jalan Templer Petaling Jaya.
dan juga pastinya kepada para penonton jemaah kita pada malam ni yang sudi meluang masa meluah rasa bertemu kita di Teratak Halakah. InsyaAllah, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Something to happen to me. But this waiting comes with trials and challenges. Nothing in life is free. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets